menjadi trend masa kini, terutama zaman ada WhatsApp dan seumpamanya ni, orang baca Quran guna WhatsApp. Maksud saya, dia buat satu kumpulan WhatsApp, dihantar pergi kepada 30 orang, bahagi. Kawan ni baca satu juzuk, kawan ni baca satu juzuk. Akhirnya campur semua 30 orang, 30 juzuk. Persoalan dia, terutama pada bulan Ramadan ni, adakah dengan masing-masing baca Quran satu juzuk di rumah tu, bukan di tempat yang sama, akhirnya 30 orang semua 30 juzuk, adakah itu dianggap khatam Quran? Satu. Dan yang kedua, adakah cara bacaan seperti itu dianggap sebagai tadarus Al-Quran? Maka jawabnya tidak. Dengan baca Al-Quran begitu, seorang baca satu juzuk, seorang baca satu juzuk, begitulah seterusnya sampai cukup 30 orang di tempat yang berbeza, tidak dianggap khatam Al-Quran. Tiap-tiap orang tidak akan mendapat pahala khatam Al-Quran sebab seorang-seorang hanya baca satu juzuk sahaja. Sebaliknya, kalau kita nak dapat pahala khatam Al-Quran, seorang-seorang kena baca satu Al-Quran lengkap. Satu. Yang kedua, perbuatan kumpulan WhatsApp ni, baca Al-Quran di tempat masing-masing, seorang satu juzuk, tidak dianggap sebagai tadarus Al-Quran. Kerana dia lari daripada makna tadarus Al-Quran yang sebenar. Saya beri penjelasan. Makna tadarus Al-Quran ialah membaca Al-Quran dalam satu halaqah yang bilangan pembacanya 2 orang dan lebih. Seorang tak, 2 orang dan lebih. Dan cara tadarus Al-Quran ni ialah dibaca oleh orang yang pertama, selepas dia membaca, maka disambung oleh pembaca yang kedua. Kemudian selepas pembaca yang kedua, disambung oleh pembaca yang ketiga. Artinya setiap kali seorang yang membaca, ahli-ahli yang lain semuanya pakat mendengar. Tujuan tadarus ini ada 2-3 benda. Yang pertama, untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk mempelajari Al-Quran. Kerana qari yang membaca, kalau dia melakukan kesalahan, akan ditegur oleh orang yang mendengar. Tujuan yang kedua, mendapat pahala membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, mendapat pahala mendengar Al-Quran. Kumpulan tadarus ini, 10 orang, 8 orang dan seumpamanya, jika mereka ni ahli yang tetap, kalau dalam bulan Ramadan contohnya, sebulan tu tak tukar orang, ahli yang tetap, mereka akan mendapat pahala khatam Al-Quran. Kerana di situ terhimpun 2 perkara, baca dan dengar. Khatam Quran ni dia bergantung pada khatam membaca Al-Quran dan khatam mendengar Al-Quran. Jadi ahli-ahli tadarus, kalau mereka berada di satu tempat, dalam masjid, dalam surau, atau dalam rumah musim PKP ini, orang yang sama tiap-tiap hari baca Al-Quran tu dan mendengar Al-Quran sehingga genap 30 juzuk, mereka ini mendapat pahala mengkhatam Al-Quran. Manakala orang yang duk bagi surah tu hantar kepada kumpulan WhatsApp, kawan ni baca satu juzuk, kawan ni satu juzuk yang lain, mereka tidak mendapat pahala khatam Al-Quran dan mereka juga tidak mendapat pahala tadarus Al-Quran. Itu penjelasan saya. Jadi siapa nak tadarus Al-Quran, dia mesti berada dalam satu tempat, kerana tadarus ni mesti ada orang yang membaca, mesti ada orang yang mendengar. Kalau bahagi-bahagi satu juzuk, masing-masing duduk rumah masing-masing, kawan tu baca, tak ada orang dengar. Kawan ni baca, kawan tu tak dengar. Maka tak tercapai makna tadarus. Harap-harap dapat penjelasan daripada apa yang saya sebutkan ini.